Hai murid-murid, apa khabar? Mari kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Pondok Malaysia. Baiklah, murid diminta untuk rujuk buku teks muka surat 85. Murid diminta untuk membaca petikan. Mari ikut bacaan guru. Pondok Malaysia. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Baiklah, tadi kita telah bacakan petikan dan terdapat kesalahan tanda baca. Jadi, kita perlu mengedit teks dengan menggunakan tanda baca yang betul. Murid tahu apa itu tanda baca? Tanda baca merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Tanda baca digunakan dalam tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Contoh tanda baca seperti tanda nokta, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda petik ataupun tanda pembuka dan penutup, dan juga penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Baiklah, tadi kita telah bacakan petikan dan terdapat kesalahan tanda baca. Di dalam perenggan 1, tiada kesalahan tanda baca. Mari kita tengok perenggan yang kedua. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Di sini terdapat kesalahan tanda baca, iaitu tanda nokta. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Perenggan yang ketiga, Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Merah, kuning. Di sini ada kesalahan tanda baca, iaitu perlu diletakkan tanda koma. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Perenggan yang keempat. Pondok itu cantik sekarang. Di sini ada dua kesalahan tanda baca, iaitu perlu diletakkan tanda nokta dan selepas tanda nokta, huruf M perlu digunakan huruf besar. Kita tukar kepada M besar. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Murid diminta untuk buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 10. Untuk tugasan, murid diminta untuk salin ayat dengan tanda baca yang betul. Kita tengok soalan nombor 1. Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Murid perlu memilih tanda nokta ataupun tanda koma. Jika berada di hujung ayat, murid perlu memilih tanda nokta. Jadi jawapannya seperti berikut. Soalan yang kedua, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Tanda nokta
tanda koma. Jadi jawapannya murid perlu memilih tanda nokta. Jawapannya seperti berikut. Soalan yang ketiga. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Membawa gambar pemimpin, tanda nokta, tanda koma. Jawapannya tanda koma. Dan di hujung ayat perlu menggunakan tanda nokta. Jawapannya boleh dilihat seperti berikut. Soalan yang keempat. Mereka menggantung bendera pada pintu, tingkap dan dinding. Di sini murid perlu memilih tanda koma, tingkap dan dinding. Hujung ayat baru gunakan tanda nokta. Jawapannya seperti berikut. Okey, di sini murid perlu meletakkan tanda koma dan di hujung tanda nokta. Jawapan yang kelima. Setelah dihias, kelas mereka nampak cantik dan ceria. Di sini perlu menggunakan tanda koma sebab belum lagi berada di hujung ayat. Dan di sini menggunakan tanda nokta. Jawapannya seperti berikut. Murid diminta untuk buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 11. Murid perlu tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Hari kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Di sini terdapat kesalahan huruf D. Sepatutnya D perlu menggunakan huruf besar, D besar. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Jalur gemilang, bunga raya. Di sini ada kesalahan tanda baca dan sepatutnya perlu menggunakan tanda koma. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Di sini terdapat kesalahan huruf besar. Huruf D sepatutnya menggunakan huruf D besar. Kesalahan yang seterusnya iaitu basikal dan jalur. Di sini perlu menggunakan tanda nokta. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Di hujung ayat sepatutnya ada penggunaan tanda nokta. Baiklah, setelah murid telah mengenal pasti kesalahan tanda baca, murid diminta untuk salin kembali petikan dengan tanda baca yang betul. Contohnya di sini D menggunakan huruf besar, terdapat penggunaan koma, D besar, ada penggunaan nokta dan yang terakhir sekali juga penggunaan tanda nokta. Jadi cikgu harap murid dapat melengkapkan tugasan dan hantarkan kepada guru. Selamat menjawab.